Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam tutorial menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Baik, pada tutorial lepas cikgu telah menerangkan tentang langkah 1, iaitu mengenal pasti subjek, kata kerja dan objek. Iaitu cikgu gunakan singkatan S untuk subjek, K untuk kata kerja transitif dan O ialah objek. Kenal pasti SKO. Contoh nombor 1, Ahmad membeli buah durian. Ahmad ialah subjek, membeli kata kerja transitif, buah durian ialah objek. Nombor 2, mereka sedang membaiki jalan itu. Mereka merupakan subjek, sedang membaiki kata kerja transitif, jalan itu objek. Ayat ketiga, kami mencari cincin yang hilang itu. Kami ialah subjek, mencari ialah kata kerja transitif, cincin yang hilang itu objek. Ayat yang keempat, saya membaca buku cerita. Saya ialah subjek, membaca kata kerja transitif, buku cerita objek. Ayat kelima, kamu mesti menyiapkan kerja sekolah ini. Kamu ialah subjek, kata mesti menyiapkan ialah kata kerja dan kerja sekolah ini ialah objek. Baik, yang berwarna perkataan pertama dalam ayat aktif biasanya merupakan subjek, kerana ayat aktif mengutamakan subjek, maksudnya subjek berada di hadapan ayat. Tetapi ada masa-masa tertentu boleh diletakkan keterangan di hadapan subjek ataupun di hadapan ayat. Baik, ini secara asasnya murid mesti mengenal subjek, kata kerja dan objek. Seterusnya kita pergi kepada langkah kedua. Langkah kedua, kita mesti mengenal pasti kata ganti nama diri orang untuk subjek. Untuk subjek dalam ayat aktif. Sebelum tu kita lihat dulu apa itu kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri orang terbagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nama diri orang pertama mudahnya kita kenal, iaitu orang yang bercakap. Contohnya saya, aku, beta, patik, kami, kita. Untuk kata ganti nama diri orang kedua ialah orang yang dilawan bercakap, iaitu anda, engkau, awak, kamu. Manakala kata ganti nama diri orang ketiga selain daripada kata ganti nama diri orang pertama dan kedua, iaitu orang yang kita perkatakan. Contohnya ia, dia, mereka, ataupun kata ganti dirinya. Selain tu kata ganti nama diri orang ketiga juga boleh merupakan nama orang. Contohnya ayat pertama tadi, Ahmad, ataupun institusi, kerajaan, ataupun benda, bukan manusia, ataupun lain-lain. Jadi ini ialah kata ganti nama diri. Pelajar mesti mengenal pasti subjek, sama ada subjek itu kata ganti nama diri orang pertama, ataupun kata ganti nama diri orang kedua, ataupun kata ganti nama diri orang ketiga. Seterusnya kita pergi kepada langkah kedua, iaitu mengenal pasti subjek, mengenal pasti kata ganti nama bagi subjek. Contoh ayat yang pertama, Ahmad membeli buah durian. Jadi Ahmad ini kita kenal pasti kata ganti nama diri keberapa. Jadi Ahmad, dan ayat yang kedua ni mereka ialah kata ganti nama diri orang ketiga.
Ayat ketiga dan ayat keempat merupakan kata ganti nama diri pertama, iaitu kami dan saya. Manakala ayat kelima, kamu, ialah kata ganti nama diri orang kedua. Okey, mengapa pelajar kena mengenal pasti kata ganti nama diri untuk subjek? Okey, jawapannya ialah kerana untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif ada dua formula bergantung kepada kata ganti nama untuk subjek dalam ayat aktif tersebut. Okey, jika yang cikgu warnakan hijau ini iaitu kata ganti nama diri pertama dan kedua, formulanya berbeza dengan ayat aktif yang mempunyai subjek kata ganti nama diri orang ketiga. Yang itu nanti cikgu akan terang pada tutorial yang seterusnya. Jadi sampai di sini saja. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang ingin cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih.